Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Tajuk dia Mathematical in the Quran. Kalau siapa ada apa tu boleh tengok America. Numerical. Tapi dia ada sebut mathematical. Dia American lah. Dia American lah. Dia selalu translate analyze Quran ni melalui matematik. Dia numerical. Dia translate Quran into figures. Okey. Kita tak baca lagi fa'il lepas ni kerana fa'il tak complicated sangat. Isim belum lagi. Nanti tuan-tuan ingatkan saya minggu depan. Hari ni kita terus pergi kepada functions of the ayat. Okey. Sila minum dulu. Okey. Tuan-tuan, sekarang ni kita pergi kepada Al-Quran itu adalah fungsi. Tajuk dia. Tajuk kita hari ni tata cara berzikir dalam Al-Quran. Bagaimana cara untuk kita melakukan amal zikir? Dan apakah maksud zikir dalam Al-Quran? Ya. Dan bagaimana cara untuk melakukannya? Ya, sebaik-baik. Sebaik-baik zikir adalah tahap yang ke-6 tu. Dengan bukti ayat. Ya, dan permulaan zikir tahap yang pertama C. Nampak tak pertama C? C ya. Jadi bila kita terbitkan ayat-ayat ini, kita akan keluarlah haraf berapa, apa dia haraf apa, jazam ke, isim apa ke semua, itu analisa. Jadi akhirnya kita akan tahu tajuk setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Macam ini tajuk dia berkenaan dengan sedekah. Di bawah tajuk maqasid syariah harta. Ayatnya turun di Madinah. Ya, ianya berkaitan dengan syariat. Dalam Al-Quran jangan lupa ada 3 bahagian saja ilmu dalam Al-Quran. Yang pertama akidah, syariat dan akhlak. Akidah, syariat dan akhlak ya. Ya, jangan lupa ya. Jadi daripada situlah keluarlah bermacam-macam hukum. Sebab itu dia kata dalam Quran itu ada 3. Yang pertama aqidatun, akidah, hubungan kita dengan Allah. Wa syari'atun, dan syariat, bagaimana kita menguruskan dunia. Wa akhlakun, akhlak ini artinya secantik mana kita mentarbiyah alam ini. Syari'atun wa akhlakun. Jadi tajuk ini tajuk ini tentang akhlak, tentang apa tu sedekah berkaitan dengan syariat. Okey, syariat. Jadi kita tahu syariat. Bila syariat, dia ni duduk di bawah apa tu maqasid harta. Jadi kita tahu begitu detail. Jangan kata ini maqasid akidah, bukan, ini harta. Okey. Sekarang ni kita tengok tajuk. Al-Quran itu mempunyai tajuk. Allah Ta'ala turun Al-Quran dengan matlamat dan tujuan tertentu. Jadi hari ini bagaimana kita nak melakukan zikir kepada Allah. Dengan sekaligus kita akan faham apa erti zikir. Jadi Al-Quran telah menggariskan beberapa ayat berkaitan dengan tata cara berzikir. Okay, look at 1C. 1C, kita tengok, kita tak boleh tengok banyak ayat. Masa tak cukup. 1C, kita tengok ayat 36, surah 36, ayat 69. Okey. Surah 36 ni semua orang tahu surah apa? Yasin. Yasin. Ya, surah 36, ayat 69. Ini tuan-tuan tulis 1C. Yes. 1C.
So, dalam satu C tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ayat. 9 hingga 10 ayat yang mengatakan permulaan zikir itu ini dia. Kalau siapa yang tak buat ini, dia terus pergi 2, 3, tak jadi. Dia kena yakin ini dulu. Ini the bottom line of the zikir is ini dia. Okey, cuba baca ayat tu. Wa ma alamnahu usyara. Kita baca setiap malam Jumaat, baru tahu ini permulaan zikir. Wa ma, yang bagi, lahu, in, huwa, illa, zikrun, wa Qur'anun, mubinun. Okey. Bagaimana kita nak analisa ayat ini? Kita analisa ayat ini, kita sudah tahu sekarang ni ayat ini di bawah tajuk cara-cara berzikir dan permulaan zikir. Permulaan zikir itu adalah duduk pada ayat ini. Okey. Bukan, mungkin ada ayat lain. Ada lagi ayat lain, ada diberi 6, 7 ayat kan? Okey, kita baca. Wow. Terjemahan, wow. Bila wow ni, analisa di sinilah. Wow, huruf atas ada berbanding kan. Ma, wa ma, dan tidak. Alamnahu, kami mengajarnya asyara, syair. Tuhan kata kami mengajar, bukan syair. Bukan syair. Maksud ni syair di sini kemungkinan syair-syair Zailiyah pada zaman Quran tu diturunkan. Wa ma yang bagi lahu, dan tidak layak, tidak fix baginya, bagi syair itu. Tuhan kata yes, apa aja? Tidak sesuai, tidak cocok, tidak fix ya. Dan tidak kami ajarnya syair. Dan bukanlah kami ajar benda yang secocok, mana bukan sama dengan syair itu. In huwa, in huwa, jika ia, in jika, huwa ia. Ini kita tidak boleh terjemah dengan word by word. Dia tak boleh. Ini kita terjemah dengan kefahaman. Ayat ni digunakan in huwa tu untuk tekankan sebenarnya dia ni adalah, dia tambah lagi illa, bukan lain. Zikrun wa Qur'anun mubin. Ia adalah zikrun, peringatan, zikir, nasihat, bacaan, wa Qur'anun, dan bacaan, mubinun. Sekarang ni kita belajar tak wa ataf? Belajar tak wa ataf? Ini wa ataf. Bila ini wa ataf, Quran dengan zikir sama tak? Sama tak? Sama, sebab dia pilihan. Jadi yang mana lebih besar? Yang ini besar ke ini besar? Yang pertama, yes. Yang pertama ni maknanya Quran tu adalah zikir. Quran tu adalah zikir. Quran tu adalah zikir. Zikir tu bukan apa? Ingatan. Selain daripada tu, Quran tu bacaan. Jadi zikir ni, what is zikir? Jadi Quran itu boleh jadi zikir dan boleh jadi bacaan. Dua-dua boleh. Bila kita baca Quran hari-hari, belum zikir lagi. Tapi bila kita sampai peringkat 6, baru zikir. Jadi kalau sekadar baca Quran saja, bacaan, bukan zikir lagi. Jadi what is zikir? Zikir ialah ada tiga tahap. Yang pertama dia kata zikir dengan lidah. Ya, tuan-tuan salin ni? Salin ni. Zikir, untuk faham zikir, yang pertama dia dengan lidah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala, itu zikir dengan lidah.
Zikir yang kedua, zikir dengan hati. Hati, dengan kalbu. Diam. Dalam hati, la ilaha illallah, bismillahi masyaallah, wala haula wala. Zikir. Kita zikir, tak perlu dia orang zikir. Yang ketiga, zikir dengan jawarih. Jawarih ni maksudnya anggota badan. Jawarih ni tulang pak kerat. Jadi tuan-tuan, baru kita faham lah. Sebab itulah saya melaksanakan kerja-kerja ni sebab zikir lah ni. Datang rumah, ya, semalam ceramah, bukan kata nak takabur, sikit-sikit ada juga. Semalam ceramah, petang lagi, hari Jumaat tu ada ceramah lagi, balik Kuala Lumpur ada lagi kursus, beri ceramah lagi. Malam tadi tak tahu, petang tadi balik pukul berapa, hari ni datang lagi, malam ni datang lagi. Sebab sebenarnya adalah kerana saya nak berzikir jawarih. Jawarih ni tuan-tuan, bagaimana kita meletakkan anggota badan kita, jari jemari kita, kaki tangan kita, pendengaran dan telinga kita untuk melakukan segala kebaikan kepada Allah. Itu zikir. Kalau tuan-tuan sebagai orang kata menjaga kaunter, yes, itu zikir. Bagaimana kita duduk di kaunter, melaksanakan tetamu, melayan setiap orang yang datang kepada kita dengan hati sabar, itu zikir. Kalau pada masa itu dia menyebut pula hati dia, lidah dia, la ilaha illallah. Bila orang tak ada, masya Allah, wala haula wala la. Dia baca pula Yasin pada masa itu, mana dia tiga-tiga sekali jalan. Seorang ibu sedang masak, ya, menyediakan makanan untuk keluarga dan suami. Zikir sebenarnya. Dia melakukan segala amal dia dengan jari jemari dia. Ya, seorang doktor 8 jam duduk dalam bilik bedah, melaksanakan taat tu. Kalau dia tahu itu zikir kepada Allah, dia tidak akan rasa risau. Kerana itu zikir kepada Allah. Kalau pada masa itulah dia baca bismillah, di lidah dia sentiasa mengeluarkan kata-kata Allahu Akbar, Masya Allah, dan hati dia kerana Allah, maka ketika itu dia melakukan 3 zikir sekali. Ya, 3 zikir sekali. Jadi zikir ni amalan kita. Bila kita macam kita menulis ni zikir, tulis perkataan la, zikir. Sebab setiap kita tulis ni akan kembali kepada Allah. Kita ingat. Jadi boleh tak sampai ke tahap tu? Jadi kita tengok tahap yang paling tinggi sekali, 6, ya. Tahap paling tinggi sekali. Jadi tuan-tuan, ini artinya waw, ni ataf, ini nafi. Alamna. Cuba sebut alamna. Cara nak baca alamna ni ada di belakang. Tapi minggu depan, ya. Jangan nak tengok-tengok lagi sekarang. Ini minggu depan, ya. Saya dah bagi dah. Okey, alam fi'il madi mabni ala sukun. Baca dia. Na. Cuba sebut na. Dhamir bersambung, iaitu nahnu, duduk, tempat, baris depan, kerana dia menjadi fa'il. Jangan lupa, bila dia fa'il, maka dia jadi subjek. Ingat lagi tak? Dalam ayat ini, siapa dia yang penting dalam ayat ni? Nah, fa'il, subjek. Tuan-tuan ingat? 6 jabatan penting dalam ayat bila isim itu jadi subjek. Ya, jadi subjek. Dan subjek itu ada 6. 1 fa'il, naib fa'il, mubtada, isim kana, isim inna dan isim la. Yang lain tak ingat tak apa. Itu dulu kena ingat. Jadi tulis kat rumah subjek. Ya. Jadi di sini ini subjek. Ini dia jadi maf'ul bih sebab dia kena ajar. Nabi kena ajar. Okey? Ya, jadi ini jelas maf'ul bih yang kedua. Ini kalau baca, cuba ikut saya baca. Asy-sya'ra isim bagi atas kerana jadi maf'ul bih dan dia jabatan objek. Ikut je. Jadi once kita dah tahu dia ni tajuk apa, dan kita tahu dalam tajuk ni, ayat ni ada siapa subjek, siapa objek, siapa predikat, siapa tata bahasa, siapa dalam ayat ni, ini semua ada tata bahasa, ada keterangan, ada semua ada ni ayat ni.
Jadi kalau tuan-tuan boleh tahu sampai tahap tu, itu memang the best lah. Okay, the best lah. Okay? Okay, ya. Okay tuan-tuan, habis cerita tu. Kita lihat ayat. Jadi sebagai contoh tadi, satu C tadi, kalau katakan Dr. Arif ditugaskan mencari satu C, cari semua ayat satu C. Salin. Cara dia cut and paste. Tapi kalau tuan-tuan nak tulis buku, tuan-tuan tidak boleh salin dengan tangan. Tuan-tuan kena salin dengan cut and paste. Supaya kalau silap Al-Quran tu, silaplah kita. Dan nyatakan Quran tu cetakan mana. Biasanya jangan banyak ambil satu je. Cetakan apa tu, mushaf tartil ke. Dia ada banyak mushaf. Mushaf Rasulullah Osmani, cetakan Jakim ke dan sebagainya kan. Boleh buat tu. Kalau nak tulis kan. Lepas tu, tuan-tuan susun ayat tu. Ikut dulu kemudian. Susun. Lepas tu, buatlah sedikit ulasan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mana membacanya adalah diberi pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa hadis sikit. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan satu Quran, satu perkataan yang dibaca mendapat pahala 10. Mana kalau satu surah dibaca banyaknya pahala. Itu bawa satu hadis bukti. Buat dulu sebagai asas. Lepas tu Tuan Haji Radhi pula cari B. Cari B, cari semua ayat B. Buat ulasan. Ulasan ayat A dengan B berbeza. Ulasan. Dan semua orang cari semua sampai 6 semua cari. Serah kepada ketua akan compile semua. Kita tengok dalam ayat ini saja kita boleh menghasilkan lebih kurang 25 muka surat tafsir. Ayat ini. Dengan terjemahan dan juga ulasan. 25 tafsir. Tuan-tuan bila bab syariat, tuan-tuan bukalah kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata bila bab sedekah ni, jawab sikit. Imam Hanafi kata bab sedekah ni, tulis sikit, tulis ulasan sikit. Mereka asas untuk kita menjadi ahli tafsir. Ya. Bila jumpa bab akhlak, buka buku Imam Ghazali. Imam Ghazali cerita pasal akhlak. Ya, okay, Imam Hanafi bab syariat. Semua orang kata berbeza, tapi walaupun berbeza tapi tidak menyalahi yang basic asas. Kalau dia kata rukuk imam tu 6, semua kata 6. Tak boleh kata ada 5 ada 4. Okey. Kita tengok yang ke-6. Yang ke-6 ni surah 3 ayat 191. Okey. Okey. Surah 3, ingat. Satu lagi saya nak beri nasihat. Bila saya sebut surah 3 tu, Imran. Surah 36, Yasin. Okey. Lepas tu surah pertama, Fatihah. Surah 104, An-Nas. Surah 60, diam. Okey. Okey. Okey, 191. Online. Ya Bu, dah jumpa Bu? Okey. Okey, alladzina yazkurullah. Okey, inilah makna zikir yang paling tinggi sekali. Tahap ke-6. Kita bukan kata yang ini lebih tinggi martabat, tidak. Mana konsep zikir. Cuba terjemah. Allazina yazkuruna. Okey. Allah qiyaman, qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Junub tu baring tidur. Sama dia ni jereng-jerenggeng wa yatafakkaruna, mengingati fi khalqis samawat, langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta. Tidak, ma tu manafi tau. Bila manafi kita ulas macam tu. Khalaqta, engkau janjikan, haza batila, subhanaka faqina, lindungilah kami azaban nar.
Dalam ni semua ada, isim bahagian depan ada, bahagian atas ada, isim bahagian bawah ada. Jadi kalau bahagian depan tu ada 8 sebab, bahagian atas ada 12 sebab, bahagian bawah ada 3 sebab. Kalau bahagian depan tu ada yang jadi fa'il, mubtada, maka dia jadi subjek. Ingat lagi tak? Itu tak apa ya. Okey, mereka yang mengerti Allah sambil bangun, sambil duduk, kadang-kadang sambil rehat. Mereka ini sentiasa berfikir tentang apa yang ada di antara langit dan bumi dan bersyukur kepada Allah dengan memberi ucapan, wahai Tuhanku, sebenarnya Engkau tidaklah menjadi ini semua sia-sia, maka selamatkanlah aku daripada api neraka. Ini gambaran orang-orang yang melakukan amal ibadat melalui jawarih dalam kehidupan mereka untuk mencari kehidupan dunia dan akhirat, bagi rizki, makanan, sesuap, nasi untuk keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, janganlah kata zikir ini, orang yang bekerja keras tu tak berzikir. Siapa dia? Nelayan. Nelayan, dia sambil duduk, sambil diri, sometimes dia tidur atau perahu, dia berzikir benar. Asalkan dia jangan tinggal semayang, asalkan dia jangan lupa Allah Ta'ala, maka mereka itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, begitu juga cikgu sedang mengajar, berzikir sambil duduk, sambil bangun. Macam saya, cikgu hari ni duduk, ini kemudian lagi saya bangun, ya, bangun pula. Kiaman, kadang-kadang saya tidur belakang tu, dia ingin tidur. Mana nak menjalankan kehidupan ni, ada masa kita berehat, ada masa kita bangun, berlari, ya, ada masa kita duduk. Tapi kita semua matlamat satu, untuk mencari keredaan Allah, untuk mencari sedikit habuan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Itulah maksudnya konsep zikir. Jadi kita kembali kepada ayat afala tatazakkarun. Tatazakkarun bukan artinya berzikir dengan lidah, dengan mulut, tapi apakah kita tidak ingat tentang kejadian kita di dunia ini untuk Allah Ta'ala berikan kepada kita? Apa kejadian kita? Kejadian kita di dunia adalah untuk menjadi manusia dan khalifah Allah. Jadi az-zikru, zikir itu adalah bukan saja lidah, bukan saja hati, tetapi seluruh anggota badan. Okey, nampak tak? Kita lihat pula satu lagi ayat. Ya. Yalah, memang. Tak sedar ya. Ya. Betul. Masuk dalam kategori zikir. Kita kena tahu bahawa kita lihat tu adalah zikir. Yalah. Ya. Ya. Dalam ayat ni kalau buka semua ni, dia akan sebut bahawasanya berehat kita, tidur malam kita, semuanya adalah zikir kepada Allah. Sebab itu kita disunat. Ya? Dia tak, saya tak pastilah. Kalau tak niat tu, maknanya kadang-kadang kita bila nak buat kerja tak niat pun kan. Bila sampai masa nak pergi pejabat tak niat pun kan. Tapi kalau ikut hukumnya, walaupun dia tak niat, tapi dia buat kerja tu dia dah ada niat lah tu. Ustaz, kita pun buat Ya. kita macam satu hari berbulan-bulan kan ihdinash shiratal mustaqim. Ya. Maka Tuhan bagi dah kita begitu. Begitu. Kita dah baca tu. Baca itu. Bukan. Ya. Ya. Betul. Dan konsep niat ni ada dua. Yang pertama sekali menyebut, yang kedua melakukan. Itu rukun dia. Kalau kita niat saja nak keluar zakat tapi zakat tak keluar, dapat pahala tak? Tak dapat. Jadi dalam kes kerja kita ni, tak niat pun tak apa. Memang kita pergi pagi nak kerja kan. Yang pentingnya kita buat kerja betul-betul kerana Allah. Kerana kerja kita tu zikir. Zikir. Zikir lah. Maknanya zikir tu segala pekerjaan kita zikir. Kalau kita masa kerja tu, masa mari kelas tadi sambil menyebut subhanallah, zikir lagi. Sebut lagi dengan hati, ya Allah aku niat dengan azam supaya nak pandai bahasa Arab. Lagi zikir lagi. Zikir dengan hati. Yang menyebut diam-diam. Nanti tuan-tuan tengok ayat 50 ayat ni yang disenaraikan ni, kalau sebut ni tuan-tuan memang terasa. Nanti kita tengok ya. Tengok ni. Apa tu? Zikir ni. Okey. Okey. Tengok 1A. 1A. Iaitu surah 7
ayat 205. Ayat 205. Okey. Tuan-tuan puan, ini menyebut kita bagaimana cara kita nak berzikir. Setelah kita tahu ayat Quran tu zikir dan boleh kita baca, bagaimana cara kita nak baca dalam Quran ni? Okey, cuba baca. Cuba terjemah. Wa Uzkur Ingatlah. Rabbaka. Kamu. Jadi tuan, dalam uzkur tu ada orang tak? Itu uzkur fi'il amar. Dalam uzkur tu ada orang tak? Ada. Siapa orang tu? Rasulullah. Jadi Rasulullah, bila Rasulullah orang tu, mana kita semualah. Sebab ayat ini turun pada Rasulullah supaya pesan kepada kita. Jadi di sini dengan Rasulullah tu jadi fa'il. Bila dia fa'il, maka dia jadi subjek. Okey tak? Rabbaka maf'ulun bih, jadi jabatan objek. Okey. 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 Ingatlah Tuhan kau dalam diri engkau. Tengok, dalam diri engkau. Diam-diam. Tadarruan. Tadarruan ni mana rendah diri. Macam mana orang berjalan rendah diri? Tak nampak bangga kan? Ya. Wa khifah. Rasa takut gerun. Lepas tu wow lagi, wow atas. Macam mana rupa orang gerun? Macam mana rupa orang tadarru'? Orang gerun ni dia kata dunal jahri. Tanpa keras, tanpa bising-bising. Kita kalau takut kat rimau, bila bising-bising, rimau terekam sekali kan. Jadi maksudnya Tuhan kata tadarruan, rendah diri. Rendah diri tu macam mana? Khifah, macam orang takut. Orang takut macam mana? Dunal jahri. Tidak ada bising-bising. Jadi ada berapa war tu? 2 war. 2 war tu, it is a process bagaimana Tuhan susunkan bagaimana rupa orang rendah diri. Orang rendah diri caranya dia takut, macam orang takut. Orang takut cara ni dia tak bunyi suara. Kalau kita nak pergi tangkap rimau, boleh ke wow, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab haiwan ni dia boleh kesan kita. Apa tu? Al-qawli. Maknanya rendahkan suara. Bila? Bil ghuduwi. Ingat B tu ada 10 guna. Ini guna yang mana ni? Belajar tak minggu lepas? Masa. B telling time. Ya, masa. Wal asal. Dan petang. Wala takum minal ghafilin. Jangan kita jadi orang-orang yang lupa bahawa semua segala nikmat ni adalah datang dari Allah. Lalai. Ramai orang lalai ni. Semayang pun tak buat. Suka hati je, zakat pun tak keluar. Lalai tu. Okey, Jadi tuan-tuan, ini ayat yang ke A, iaitu 1A, menunjukkan bahawa bagaimana cara kita nak berzikir. Bolehkah kita berzikir boleh lari tu? Goyang-goyang tu? Ya? Kuat-kuat? Ya? Dengan hunjuk-hunjuk semua sekali, kan? Okey. Okey. Satu ya. Kita lihat satu ayat lagi. Ada orang dia baca Quran tapi dia tak tahu mana ayat larang, mana ayat suruh. Dia baca je dia baca. Ayat larang tu itulah dia seronok baca. Okey. Yang kelima, zikir dengan zikir dengan apa tu mengingat. Ya, okey, kita ambil yang ketiga. Zikir ingat perintah dan larang. Nombor 3. Bila kita baca Quran ataupun bila kita melakukan pekerjaan, ingat, kita mesti tahu mana yang disuruh, mana yang dilarang. Cuba kita lihat surah 16 ayat 90. Surah 16 ayat 90 ya. Okey. Okey. Innallaha, ini ayat membuktikan dalam melakukan pekerjaan kita mesti pilih mana yang baik, mana yang tidak baik.
Dan kita mesti memberi nasihat kalau kita dapati yang tidak baik. Ya, dan menyuruh yang kebaikan. Innallaha. Cuba terjemah bersama saya. Innallaha. Allah tu bagi atas. Sebab ada inna. Isim inna. Jadi isim inna mesti bagi atas kerana dia jadi subjek. Ingat tak? Jadi yang penting di situ Allah. Inna ada berapa beradik? Kita belum analisa kan? Dalam tu ada berapa beradik inna? 6 ke 8. Kadang keluar pula 10 beradik. Inna nama dia haraf nasakh. Menukarkan isim daripada baris atas kepada baris atas kepada baris depan. Jadi tuan-tuan kena ingat tu, inna tu haraf nasab dan juga nasakh serta taukid. Ada tiga makna dia. Satu nasakh, dua nasab dan tiga taukid. Taukid tu untuk nak emphasize. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan berlaku adil dan membuat kebaikan dan juga mendatangkan kebaikan kepada keluarga, membelanjakan harta benda kepada keluarga yang terdekat dan mencegah daripada keburukan dan kejahatan serta al-baghi. Al-baghi ni sama saja dengan al-munkar. Ya? Macam-macam lah, derhaka. Ya? Termasuklah ingkar, perbuatan lara, al-baghi. Al-baghi ni dia cover semua sekali, mungkar dan fahsyak. Mana kalau fahsyak dia tak masuk, mungkar tak masuk, al-baghi cover habis. Ya'izukum, dia menasihat kamu, mana dia Allah, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu beringat. Ingat, tadhakkarun bukan saja makna berzikir, tapi dia beringat dalam segala kehidupan mereka. Dalam segala amal kehidupan mereka harian, dia mesti ingat. Daripada zakara, ingat. Maknanya zikir ini bukan saja dengan lidah, dengan hati, tapi segala anggota badan kita. Tuan-tuan start kereta je, dah zikir tu. Nak pergi mana? Nak pergi kelas bahasa Arab. Start kereta nak pergi mana? Nak pergi belajar fardu ain di masjid. Itu zikir. Amalan kita tu, tekan gear, masuk gear tu, zikir. Zikir. Kalau tuan-tuan sambil menekan gear tu, kata lagi subhanallah. Zikir dengan lidah. Anggota dah ada, hati. Ingat. Hati. Okay? Jadi zikir sekarang ni ada 3, iaitu lidah, hati dan anggota badan. Ya. Hayun-hayun tu dah termasuk dalam ayat tadi. Ayat zikir tu mesti pelan-pelan. Jangan yang itu dia tak bekerja tu, hanya menyebut nama Allah je. Tapi Tuhan kata nak sebut nama Allah tak perlu hayun-hayun. Tak perlu yahut-yahut, tak perlu. Tuan-tuan tahu tak orang berzikir ni apa benda jadi? Mula-mula la ilaha illallah. Elok. Lepas 20 kali illallah, illallah, illallah 100 kali. Lepas tu Allah, 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 Allah 100 kali. Lagi 100. Jadi siapa yang datang lewat tak sempat baca la ilallah, dia hanya baca itu yang dipertikaikan. Itu bukan begitu, yang melompat pada tu. Betul. Betul. Kita nak kata salah tak berani, itu semua Allah Maha Kuasa. Jadi kalau orang baru masuk Islam nak ajak zikir, tiba-tiba pergi begitu je zikir. Yang last sekali itu dah orang tu pensan dah. Betul. Betul. Itu zikir. Maknanya bagi orang yang sejarah tahu, dia kata yang tu asal dia la ilaha illallah. Jadi illallah, illallah, Allah, 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 Allah. Nak kata Tuhan tak terima, kita bukan Tuhan. Yalah, itu semua dengan niat. Dalam perintah suruh baik lalu.
Mandatory. Ini ayat Quran. Ubah apa? Kenapa Allah jadi ubah pula? Jangan. Kita nak cakap apa tak berani, takut timbul fitnah. Tak boleh. Sini boleh lah kan? Tak betul. Memang tak betul. Dah ini yang betul. Jadi cara berzikir kan. Dan dalam zikir di sini adalah 3 cara. Lidah, hati dan anggota badan. Sebab anggota badan kita ni memang sudah ready dah untuk melakukan kerja yang baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau dari sisi psikologi, bila kita nak keluar daripada rumah tu, tuan-tuan, elak jumpa dengan orang bermasalah. Ya, keluar rumah tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka marah kan? Elak, jangan tegur dia. Cari orang yang baik. Assalamualaikum, Tuan Haji Madi. Waalaikumsalam. Ke mana tu? Dia akan sejahtera sampai akhir. Jangan cari orang yang derita sakit hati. Jangan. Dia kata, jangan. Cari orang yang positif mental attitude. Jangan cari orang yang negatif mental attitude. Cari yang positif. Otak, aura anda akan sentiasa positif sampai akhir hari. Ya? Nampak tak? Jangan cari orang-orang tertentu. Orang tertentu ada setengah orang tu bila dia tengah menebah. Ni menebah ni. Kita tanya, buat apa Pak Long? Mu tak nampak aku duduk menebah ni? Mu tak nampak aku duduk menebah ni? Kita tanya dia bukan untuk nak tahu, tapi just untuk nak komunikasi kan. Gesture. Mula ni gila. Mu tak nampak aku buat apa ni? Tahu Pak Long, aku duduk menebah ni. Okey. Okey. Kita tengok yang kedua. Ini yang kedua. Kita tengok zikir dengan mengingat. Saya pilih-pilih ni, jadi tuan-tuan boleh tengok kat rumah lain. Yang kedua ni surah 57. 57 surah apa 57? Al-Hadid, ya? Ada ayat macam tu. Betul lah. Itu yang kita nak belajar tulis tu. Macam mana kita nak relate tu. Untuk C ni, makna dia the whole Quran tu adalah zikir. Ayat. Jadi zikirnya bacaan. ABC tu tinggi sikit. B tinggi sikit. Itulah pengkaji lah tu. Sequence. Mana B tu, Tuan Haji Muhammad, B tu tinggi sikit pada A bukan saja baca, C bukan saja baca. Baca saja pun dah dapat pahala. Tapi B tu baca sambil ingatkan Allah, Allah ingatkan kita. Tinggi sikit. Sambil ingat. Yang ketiga tu baca sambil membersihkan fikiran kita daripada melayang. Satu tinggi lagi. Satu tu zikir dengan ucapan. Macam mana pilih ayat tu? Berdasarkan makna lah. Research lah. Melalui kajian. Nak menamakan ayat-ayat ni pun bukan senang. Tapi topik tu. Ini menunjukkan bahawasanya proses berzikir tu ada cara dia. Cara yang paling atas sekali, iaitu cara yang ke-6, melalui amalan. Kalau dalam amalan tu dia masih lagi ada sebut nama Allah, hati dia kepada Allah, maka tinggi lagi lah martabat dia. Okey, kita tengok nombor 2, surah 57 ayat 16. Yes. Okey. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini zikir, akibat daripada zikir yang salah. Tengok ni,
alam, yakni ya, lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqqi. Dia kata, ya, adakah tidak datang bagi orang beriman hati mereka itu khusyuk mengerti Allah dan juga apa yang turun daripadanya kebenaran, wala yakunu, dan tidak yakunu, mereka itu adalah kallazina, orang-orang yang utul kitab, orang-orang yang dulu ada kitab, min qablu, dulu, lama dulu, fatala alaihim, berpanjangan mereka, al-amadu, ya, panjang masa. Kitab dulu dah dapat, lama dah dapat masanya, tapi sebab itu dia pakai fa tu, fa ataf, fa qasat qulubuhum. Lama dah dapat, tapi hati masih keras. Wa katsirun minhum, dan ramai daripada mereka fasiku. Allahu Akbar. Lama dah kata orang-orang kitab ni, ahli kitab ni, Nasrani ni, Yahudi Nasrani ni, lama dah dapat kitab ni, lama dah dapat ayatnya, tapi mereka dah lama beramal, tapi ramai yang antara mereka yang fasik. Jadi mereka daripada ayat ini menunjukkan bahawasanya zikir itu mereka tidak ingat apa-apa, mereka hanya zikir saja. Sebab itu zikir ni mesti ingatkan Allah supaya kita tidak jadi orang yang fasik. Bagaimana kita nak ingatkan Allah zikir? Kita tak boleh berzikir saja duduk rumah. Sampai Nabi kata satu kumpulan tu duduk di masjid, duduk berzikir, ya, lepas tu dia tanya, siapa yang bagi makan dia? Kamilah yang duduk hantar makanan. Engkau lah lebih baik daripada mereka. Jadi tak boleh kita duduk di rumah, rehat tak boleh, mesti buat kerja, mesti datang. Ada orang tu bila dah free time, dari kelas ke kelas, ni balik ni Zuhur ni kelas lagi, ni balik ni nak beli lauk tu zikir dah tu, nak beli lauk untuk program makan ni tak. Kalau nasib kita baik, kita berzikir sama-sama. Kita berzikir sini, suami berzikir kat lain. Bagus tak? Balik sama-sama berzikir, beli lauk. Awak beli 2, saya beli 2, 4. Makan sama-sama kan? Betul tak? Itu berzikir. Kalau ada orang nasib tak baik, tak dapat peluang-peluang tu semua, rugilah. Jadi zikir ni dia apa yang baik kita buat untuk kebajikan kita selagi umur kita masih ada. Ada orang tu masak. Ada orang tu masak. Saya bila balik rumah tengok rumah sibuk sekali. Tak sempat masak lagi. Tak apa, hari ni rehat, saya masak. Masak senang je, goreng ikan bili, masuk kicap sikit, letak telur sebiji, cocok. Makan, sedap je. Sama je dengan lauk kedai lain. Sebab yang sedap ni bukan izin kita, Allah, tahu tak? Ramai orang dengan kepala ikan, dengan kepala orang apa semua kat depan tu, tak lalu. Kita dengan kicap, cuk 2 kicap, ikan bili, nampak dia punya ikan bili punya aku berat kena kan, kita makan dia apa semua, kenyang, sedap, boleh tidur. Itu semua. Sebab tu orang Arab kata al-ju' am harut tabakhin. Lapar ni menjadikan tukang masak pandai. Yang kedua, what is sedap ni? Sedap ni orang benda kata it's just a finger long. Ya. Ya. Bila masuk sini sedap tak lagi? Tak ada tak? Bila masuk sini tak sedap, tak ada, hilang sini je. Jadi kita ni sebenarnya ditipu oleh sedap. Ya. Makanlah apa yang betul sekadar perlu. Jangan makan banyak-banyak. Okey? Sedap. Okey? Itulah dia zikir, tuan-tuan. Jadi saya tidak akan baca semua ni. Tuan-tuan kalau nak mendalami, baca sendiri dan cuba terjemahkan, so you can see hierarchy. Hierarchy ini kajian orang, hierarchy ya. Hierarchy.
Jadi kalau setuju, tuan-tuan, kalau setuju, kita akan buat tajuk akan datang seperti mana yang saya beritahu tadi. Seorang jadi penyelaras. Siapa dia jadi penyelaras? Orang ni dia hanya mengambil, kumpul. Lepas tu kita akan bantu buat connection. So in between ayat tu there are connections, connectors. Connectors tu mungkin dari hadis Nabi, okey, dan sebagainya. Jadi akhirnya kita buat conclusion. Setiap tajuk yang kita belajar ni ada conclusion dia. Tuan-tuan, tata cara berzikir ni tuan-tuan bukan akidah, bukan syariat, tetapi akhlak. Akhlak. Di bawah tajuk akhlak. Yang la tubtilu tadi di bawah tajuk syariah. Ini di bawah tajuk akhlak. Maknanya orang yang sentiasa ingatkan Allah ni adalah orang yang akhlaknya baik. Jadi tuan-tuan harus fikir, bila tengok aja ayat, kita placekan ayat tu di bawah mana? Akidah ke, syariah ke, akhlak? Ini di bawah akhlak. Okey. Jadi bila tengok ayat tu, tengok Madinah ke Mekah, tengoklah surah. Lepas tu cari isim fa'il haram. Lepas tu cari nama-nama haram, baca dia. Lepas tu cari isim, mana isim-isim yang berada depan, mana isim yang jadi subjek. Okey. Lepas tu keluarkan ayat. Jadi matlamat kita untuk nak jadikan tuan-tuan mufti, berjayalah. Tanya bila ada masalah, tanya Mufti Radhi. Okay. Saya dulu kat universiti memang belajar cara tulis buku tafsir. Tapi sampai sekarang tak ada satu buku pun tulis. Menulis buku tafsir. Okey. Kita di Malaysia ni tak ramai penulis buku tafsir. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan lah akan jadi penulis buku tafsir. Orang tulis buku tafsir, dia tidak mungkin jadi penulis buku tafsir yang berjaya kalau dia tak faham nahwu dan saraf. Orang boleh tafsir Quran tanpa nahwu saraf, tapi dia tafsir ikut pendapatan orang lain, ikut pendapat orang lain, bukan pendapat dia. Yang banyak hari ni ahli tafsir bercakap pasal ayat, dia tak tahu mana haraf, mana isim, mana fa'il. Dia hanya bercakap saja, sekadar begitu saja. Ya? Okey. Tuan-tuan, la tubtilu. Cuba cari apa dia ru tubtilu. Ru dia. La tubtilu, ru dia apa? Ru dia batal. Batalah tu dia pakai huruf B. Huruf B tu huruf syafawi. Ta tu pangkal lidah, lam tu hujung lidah. Bila dia pakai huruf syafawi, huruf ni pangkal lidah dengan lam tu ujung lidah, ada huruf halki. Huruf halki nanti insya-Allah saya akan beri salinan dia. Ini artinya tak boleh lagi tarik balik. Bila batal tu tak boleh lagi jadi tak batal. Bila dia rosakkan sedekah dia, sedekah tu tidak akan jadi lagi baik setelah dirosakkan. Itu maknanya batal. Ayat berapa dik? 269 Surah Al-Baqarah 264. Jadi bila kita belajar nahwu saraf, belajar root dia, bila root dia ba huruf apa? Dia ada huruf halki, ada huruf lisan, ada huruf huruf tebal, huruf pendek. Itu semua ada guna sebenarnya dalam mentafsir Quran. Kita orang tajwid saja tahu ini izah halki. Tapi orang nahwu dia tak tahu nahwu. Orang nahwu tak tahu tajwid. Huruf idgham, kau ni idgham. Idgham mana? Itu yang buku yang doktor ambil tu ada. Ya, buku bahasa Inggeris. Tuan-tuan, ni sedekahatikum. Apa dia bagi root? Dia bagi root sedekah. Sedekah, kita kata sedekah kan. Bila sebut sedekah, ini saat kecederaan. Sedekah ni artinya benar. Mana setiap yang benar tu kullun min indillah. Semuanya dari sisi Allah. Tony Buzan, pakar mind mapping, dia katakan sifat truth and honesty, dua sifat tu kalau ada pada manusia, semua sifat yang baik akan keluar sendiri. Truth dan honesty. Truth ni maknanya benar, honesty ni dan jujur.
Kalau dua sifat ni tak ada, salah satu tak ada, semua sifat yang buruk tidak, yang baik tak ada pada dia. Orang kalau tak jujur, kalau tak amanah, habis semua. Bila jujur dan amanah, dia tahu bahawasanya itu adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua lagi. Terus jujur, amanah, honesty. Honesty ni terus ni mana benar, doktor honesty. Ini yang susah kita nak didik. Nak didik orang susah, nak didik orang jadi benar. Kadang, maaf Ustaz, minggu lepas tak datang kelas bahasa Arab. Sibuk sangat ada kenduri, padahal tak pergi kenduri pun, duduk kat rumah. Jadi siapa yang tahu dia tak pergi kenduri? Kita telah membohongi seluruh anggota badan kita, dan anggota badan kita pada kita itu akan berasak-asak, derita, sakit. Kerana kenapa kau bohong pada ustaz? Katalah malas. Pada muka awak betul lah tu, kata anggota badan kita. Sebab tu terus tu penting. Terus penting kan. Ini macam saya beritahu cikgu saya dulu seorang. Bukan saya lah, kawan saya dia pengetua. Nak pergi bawa cikgu pergi macam berkelah lah, dengan kursus satu tempat, jauh sikit lah. Lepas tu dia telefon pengetua dia, tuan saya minta maaf, saya terlambat pergi, mak sakit. Itulah kan. Jadi pengetua ni prihatin bila cikgu-cikgu tu dah pergi semua, kau pergi dulu ya, nanti saya nak singgah rumah cikgu penolong kanan saya ni, nak melawat mak dia sakit. Sampai situ tengok mak dia sedang siapa-siapa. Tanya mana cikgu? Dia kata, biasalah dia mengail. Dia kalau tak ada tempat dia pergi main lah. Tengok, sekali orang tahu kita bohong, selama-lamanya orang tak akan percaya. Itu once, mana selama ni dah banyak bohong dia buat kepada kita. Maksudnya kan? Sebab tu boleh bila tangkap orang, yang pertama sekali nak buktikan awak adakah kesalahan pertama ataupun kesalahan kedua dan ketiga. Okey, kita berhenti setakat ni. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil azaimi wal jamil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Qabalallahu minkum.